Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Para pelajar sekalian, hari ini kita bersama lagi untuk mengulang kaji tajuk untuk SPM tahun 2020. Hari ini bersama saya kita akan membincangkan tajuk elektrokimia dan kita akan fokuskan kepada sel elektrolisis. Para pelajar sekalian, masih ingat lagi apakah maksud elektrolisis? Ya, elektrolisis bermaksud proses penguraian elektrolit dalam bentuk leburan ataupun larutan aqueous kepada juzuk-juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Jadi di sini akan berlaku perubahan tenaga dari tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Itu yang dimaksudkan dengan proses elektrolisis. Dan untuk hari ini, kita tidak akan pergi kepada keseluruhan tajuk elektrokimia, tetapi kita akan fokuskan hanya untuk tajuk sel elektrolisis sahaja. Dalam tajuk sel elektrolisis, elektrolisis dipengaruhi oleh 3 faktor dalam pemilihan produk yang akan terhasil dalam prosesnya. Kita tengok satu persatu. Di mana faktor yang pertama ialah kedudukan dalam siri elektrokimia. Kedudukan dalam siri elektrokimia akan mempengaruhi apakah produk yang akan dihasilkan di anod dan juga katot. Dan yang kedua, iaitu kepekatan ion. Kepekatan ion yang terdapat dalam elektrolit, hanya kita fokuskan kepada kehadiran halogen. Halogen, apakah halogen yang akan terlibat? Selalunya yang akan terlibat ialah klorin dan juga bromin. Dan faktor yang ketiga ialah pengaruh elektrod. Dan untuk peringkat SPM, kita hanya fokuskan kepada elektrod aktif iaitu elektrod kuprum. Para pelajar sekalian, hari ini kita hanya fokuskan kepada 2 faktor sahaja iaitu faktor kedudukan dalam siri elektrokimia dan juga kepekatan bagi ion halogen. Kita teruskan kepada siri elektrokimia. Kenapa kita nak tengok siri elektrokimia? Sebab dalam siri elektrokimia inilah yang akan menentukan kedudukan ion yang akan dipilih untuk dinyahcas sama ada di katot ataupun di anod. Itu adalah siri elektrokimia dan saya harapkan semua pelajar dah ingat apakah siri elektrokimia dan juga susunannya. Dan kalau kita tengok di sini, bermula daripada kalium sehinggalah kepada argentum. Dan siri ion yang bercas positif ini kita panggil sebagai cation, yang mana ion-ion ini tertarik ke katot dan juga akan berlaku pemilihan untuk dinyahcas bergantung kepada kedudukan ion tersebut. Jadi kalau kita tengok di sini, anak panah menunjukkan ke arah argentum di mana ion-ion tersebut lebih mudah untuk dinyahcas dalam siri elektrokimia. Dan seterusnya kita tengok dalam kategori ion yang bercas negatif. Berikut ialah senarai ion-ion yang bercas negatif. Dan ion-ion ini kita panggil sebagai anion. Dan anion akan tertarik ke anod dalam sel elektrolisis. Dan ion manakah yang akan dipilih untuk dinyahcas? Kalau kita lihat di situ, terdapati bahawa ion hidroksida lebih mudah dinyahcas berbanding ion yang berada di sebelah fluorin, sulfat, nitrat, klorin, bromin dan juga iodin. Saya harap pelajar-pelajar masih lagi mengingati siri elektrokimia ini kerana siri inilah yang akan mempengaruhi hasil yang akan dipilih, akan dihasilkan nanti di sama ada anod ataupun katot. Bagaimana kita nak selesaikan masalah ini? Kita tengok satu persatu. Dalam penyelesaian masalah elektrolisis, apa yang penting ialah yang pertama sekali kita tentukan anod dan juga katot. Yang mana di anod dan katot inilah yang akan kita pilih untuk tengok ion manakah yang akan tertarik ke anod dan juga ion yang akan tertarik ke katot. Dan kemudian kita akan semak jenis elektrolit yang digunakan dalam sel tersebut.
Kenapa nak tengok elektrolit? Ya, kerana kita nak pastikan ada tak ion halogen dalam elektrolit tersebut. Kenapa perlu tahu ion halogen? Sebab ion halogen akan mempengaruhi pemilihan ion apabila kepekatan elektrolitnya berbeza. Okey. 1.0 molar kita consider sebagai elektrolit yang berkepekatan tinggi, manakala 0.0001 molar kita consider sebagai elektrolit dalam bentuk yang lebih cair. Okey, sekiranya ada ion halogen dan larutan berkepekatan tinggi, ion halogen akan dipilih untuk dinyah cas, manakala ion hidroksida tidak akan dipilih untuk dinyah cas. Berbeza bagi larutan yang mempunyai kepekatan ion yang lebih rendah. Ion yang lebih rendah, ion halogen tidak akan dipilih untuk dinyah cas, tetapi ion hidroksida yang akan dipilih untuk dinyah cas. Okey. Dan daripada itu barulah kita boleh tentukan hasil bagi elektrolisis tersebut. Untuk lebih memahami konsep yang kita bincangkan hari ini, kita akan tengok satu soalan contoh yang akan membantu kita lebih memahami soalan dan juga memahami konsep dalam elektrolisis ini. Okey, kita terus kepada soalan contoh. Baiklah, para pelajar sekalian, kita tengok satu soalan contoh berkenaan dengan elektrolisis dan kita fokuskan kepada faktor kedudukan ion dalam siri elektrokimia dan juga kepekatan elektrolit. Okey, kita tengok satu soalan ni. Seorang pelajar menjalankan eksperimen bagi elektrolisis dua asid yang berbeza. Kepekatan kedua-dua asid adalah 1.0 mol di empadu. So, di sini kita dah tengok apakah kepekatan larutan tersebut. Okey, kepekatan di sini ialah 1.0 mol di empadu, yang mana 1.0 mol di empadu ini kita considerkan sebagai larutan yang pekat. Okey, jika larutan pekat, apakah yang perlu kita tahu? Wujud atau tidak halogen dalam larutan ini? Okey, kita tengok seterusnya. Rajah 1 menunjukkan susunan radas bagi dua set eksperimen itu. Okey, set yang pertama, asid A dengan menggunakan elektrod karbon, manakala set yang kedua, asid B yang menggunakan elektrod karbon juga. Okey, seterusnya, diberi dalam soalan ialah pemerhatian eksperimen bagi set 1 dan set 2 yang ditunjukkan dalam jadual 1. Tengok pada set 1, di dalam set 1 di anode, gas tak berwarna dibebaskan, manakala di katod, gas yang tak berwarna juga dibebaskan. Manakala dalam set 2, gas kuning kehijauan dibebaskan, manakala di katod, gas tak berwarna dibebaskan. Okey, kita tengok satu persatu dalam set 1. Di dalam set 1, di anode, biasanya apakah ion yang akan tertarik di anode bila melibatkan larutan? Selalunya ion yang bercas negatif, iaitu anion. Manakala di katod ialah yang tertarik ke katod ialah ion yang bercas positif, iaitu cation. Okey, biasanya kalau gas yang tidak berwarna dibebaskan di anode selalunya ialah gas oksigen, manakala di katod ialah gas hidrogen. Dan di dalam set yang kedua, kita dapati ada gas yang berwarna kuning kehijauan. Kuning kehijauan ialah identiti bagi gas klorin. Manakala gas yang tidak berwarna di katod berkemungkinan hidrogen. Okey, kita tengok satu persatu soalannya. Soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan elektrolisis?
sebagaimana yang telah saya definisikan pada awal pertemuan kita, perbincangan kita pada hari ini, elektrolisis bermaksud ialah satu proses penguraian elektrolit kepada juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, itu adalah definisi bagi elektrolisis. Okey, di sini pelajar akan terus mendapat 1 markah untuk definisi. Dan kita pergi ke soalan yang seterusnya. Cadangkan nama asid yang digunakan dalam rajah 1. So, di sini kita akan fokuskan kepada asid. Asid yang kita selalu gunakan dalam pembelajaran kimia tingkatan 4 dan tingkatan 5 ialah asid hidroklorik, asid sulfurik, dan juga asid nitrik. Okey. Untuk menentukan apakah asid yang mungkin digunakan dalam set 1 dan juga set 2, kita tengok satu persatu pada gambar rajah yang pertama. Okey, di dalam set yang pertama, asid A, apakah kemungkinan bagi asid A? Asid A berdasarkan pemerhatian yang kita dapati daripada soalan, di sini akan membebaskan gas yang tak berwarna dan di sini juga gas tak berwarna. Okey, jadi sekarang ni kita tentukan yang manakah anode, yang manakah kathod. Okey, di sebelah sini ialah terminal bateri. So, di sini kita katakan sebagai kathod. Dan di sini ialah anode. Dan jika larutan ini adalah asid, bermaksud ion yang mungkin hadir di dalam asid tersebut ialah ion hidrogen, ion hidroksida yang datang daripada air, dan kita ada kemungkinan ion klorida ataupun ion sulfat. Berdasarkan maklumat soalan, larutan ini berkepekatan 1.0 mol di empadu. Bermakna larutan ini tidak mungkin mengandungi ion klorida kerana apabila larutan pekat, sepatutnya di sini ialah gas klorin. Jadi sekarang ni kita dah boleh rid of klorin. Dan ion sulfat tidak akan terpilih untuk dinyahcas. Jadi secara tak langsung kita dah boleh tentukan bahawa asid di sini ialah asid hidroklorik. Manakala dalam set yang kedua, kita dapati di sini ialah gas kuning kehijauan. Kuning kehijauan bermaksud di sini ialah gas klorin. Jadi, dalam asid yang kita ada tadi, antara HCl, H2SO4 dan juga HNO3, hanya HCl yang mempunyai ion klorida. Jadi, secara tak langsung di sini kita dah boleh tentukan bahawa dia adalah asid hidroklorik. Maafkan saya, yang tadi sepatutnya ialah asid sulfurik. Sebab kewujudan ion klorida tidak ada di dalam larutan elektrolit ini. Jadi, dia adalah asid sulfurik. Balik kepada soalan.
Baiklah pelajar sekalian, jadi kita terus kepada soalan B tadi. Cadangkan nama asid yang digunakan dalam rajah 1. Jadi, soalan ini minta kita mencadangkan nama bagi asid tersebut dan para pelajar perlu menulis nama penuh bagi asid tersebut, bukanlah formulanya sahaja. Okey, so dalam asid A, kita dapati tadi ialah asid sulfurik. So, pelajar kena tuliskan asid sulfurik. Manakala asid B adalah asid hidroklorik. Seterusnya, soalan C, nyatakan nama bagi gas yang terhasil di elektrod P di dalam set 1. Semula kita tengok pada elektrod P dalam set 1. Elektrod P berada di sini, so elektrod P adalah anode dan di sini ialah gas oksigen yang terbebas. Jadi, soalan minta kita namakan dan kita namakan gas tersebut ialah gas oksigen. Okey, kita bergerak kepada soalan yang seterusnya. Tuliskan setengah persamaan bagi elektrod Q dan juga elektrod R. Di elektrod Q dan elektrod R, di elektrod Q, gas yang terhasil di sini ialah gas hidrogen dan persamaan setengah untuk gas hidrogen ialah 2H positif tambah 2 elektron akan menghasilkan gas hidrogen, dan manakala di elektrod R di sini ialah gas klorin. Dan gas klorin, persamaan bagi gas klorin ialah Cl negatif akan membentuk Cl2 tambah 2 elektron. So, kita pindahkan kedua-dua jawapan ini ke ruang jawapan yang sepatutnya. Itu 2H positif menerima 2 elektron membentuk gas hidrogen, manakala di R, gas ion klorida membebaskan elektron membentuk molekul klorin. Okey. Seterusnya, apakah perlu dilakukan dalam eksperimen itu jika seorang murid ingin mengumpul gas yang tidak berwarna? Gas tidak berwarna di sini merujuk kepada gas oksigen. Dalam set 2, tanpa mengubah jenis asid yang digunakan. Okey, kita ingat balik apakah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dalam elektrolisis, dan kita ingat semula dalam soalan tadi dimaklumkan bahawa dalam set 1 dalam set 2 menggunakan kepekatan asid iaitu 1.0 mol di empadu, bermaksud di dalam set 2 ini menggunakan asid pekat. Apabila asid pekat, ion halida yang akan dipilih untuk dinyaskan di anode. Jadi, kalau kita nak hasilkan gas oksigen, bermakna kita kena pastikan bahawa ion hidroksida yang akan dipilih untuk dinyaskan di anode. Apa yang perlu kita lakukan? Ya, kita perlu lakukan pencairan. Bagaimana nak cairkan larutan ini? Hanya tambahkan air suling ke dalam larutan tersebut. Okey, bila air suling ditambahkan, bermakna kita telah melakukan satu proses pencairan sehingga larutan tersebut betul-betul cair dan boleh mencecah sehingga 0.0001 molar pada anggaran sahaja. Okey, dan ini tak perlukan dalam jawapan, saya hanya tulis untuk panduan pelajar. Okey, bila dah ditambah air suling, apa yang akan berlaku? Bermaksud larutan sudah berubah menjadi larutan yang cair. Jadi,
pemilihan sekarang berlaku di anod berdasarkan kedudukan dalam siri elektrokimia. Jadi berdasarkan kedudukan dalam siri elektrokimia, ion hidroksida yang akan dipilih untuk dinyahcaskan kerana dalam kepekatan larutan yang cair, ion hidroksida lebih mudah untuk dinyahcas berbanding dengan ion halida. Okey, jadi berikan satu sebab bagi pembentukan gas tanpa warna. Okey, kerana ion hidroksida yang akan dipilih untuk dinyahcaskan di anod. Jadi, gas oksigen yang akan terhasil. Dan kita pergi kepada soalan yang terakhir, iaitu tuliskan setengah persamaan bagi tindak balas yang berlaku pada anod di 1I1 merujuk kepada soalan di atas. So kita tuliskan persamaan nyahcas bagi ion hidroksida, iaitu OH negatif akan jadi 2H2O tambah dengan O2 dan tambah dengan 4 elektron dan seimbangkan persamaan. Okey, baiklah para pelajar. Setelah apa yang kita tengok tadi dan kita kongsikan sepanjang dalam tempoh yang tidak lama ni, saya berharap para pelajar dapat menjawab soalan peperiksaan dengan lebih baik dan semoga mendapat keputusan yang lebih cemerlang. Dan semoga kita berjumpa lagi pada sesi berikutnya. Sekian, terima kasih.